Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat pengurusi Masjid PJK Masjid Husin Sumbando yang saya hormati, kepada segenap asatizah alim ulama a'imah di masjid ini yang saya hormati, dan tidak dilupakan kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan menyambung pengajian kita tentang Safinatul Najah. Sebelum itu kita akan teruskan dengan soalan yang untuk minggu ini. Tapi saya lupa soalan minggu lepas yang terakhir tentang kewajipan solat atau qada solat. Saya dah terangkan kewajipan, tapi rupanya dekat soalan saya tertinggal tentang bagaimana caranya kalau orang sudah tinggal sembahyang selama 10 tahun, dia nak mula qada macam mana. Memang pendapat yang agak keras dalam kitab Fathul ini sampai mengatakan dilarang menurut kaul. Maksudnya menurut kaul atau ada pendapat yang mengatakan dilarang orang tersebut untuk melakukan solat sunat selagi dia belum melakukan solat qada yang fardu, kerana yang fardu lebih aula untuk dilakukan bukan yang sunat. Itu ada pendapat, tapi pendapat itu tidak dipakai oleh seperti Syekh Nuh Ali Salman Abdullah. Dia mengatakan bahawa kita ambil kaul yang mengatakan boleh solat sunat sebab dia meninggalkan dia tersebut pun walaupun dengan sengaja, tapi disebabkan oleh kejahilan pada itu, dan setelah itu dia dah mendapat hidayah untuk melakukan solat dengan baik. Dalam hal ini dia diajarkan cara qada dia adalah, contoh dia setiap kali waktu fardu yang dia kena solat, dia solat sekali dengan qada. Maksudnya dia qada dulu 2 rakaat, lepas tu baru dia solat fardu 2 rakaat. Bayangkan dia buat perkara tersebut istiqamah sampai 10 tahun, maka hutang dia solat 10 tahun boleh terselesaikan atau langsaikan dengan perkara tersebut. Atau dengan cara dia waktu-waktu sunat untuk sembahyang sunat, dia boleh buat sunat yang biasa, kemudian tambah ekstra kalau dia nak, kalau dia mampulah. Waktu kosong dia isi sikit-sikit, catat semampu dia buat diary dan isi dan lainnya. Itu adalah cara untuk solat yang panjang. Soalan minggu lepas. Dalam untuk soalan minggu ini, soalan pertama, adakah terdapat zikir atau bacaan tertentu yang sunat dibaca oleh imam semasa saktah antara Al-Fatihah dan surah sementara memberi ruang kepada makmum membaca Al-Fatihah? Jadi antara dia berhenti Al-Fatihah, kan? Contohnya Al-Qalin, Amin, dia disunahkan untuk berhenti, disunahkan untuk berhenti untuk memberi ruang kepada makmum dalam mazhab Syafi'i yang wajib membaca Al-Fatihah. Dalam hal ini, apa yang patut dibaca? Disebut dalam kitab Muhibbatil Fadli, dikarang oleh Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi dari Termas, Jawa Timur. Bapa dia merantau ke Mekah. Dia dapat anak nama dia Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Dia ada pondok besar yang ada di Indonesia, di Termas, Pacitan. Dia diteruskan oleh keturunan dia sampai hari ini. Tapi dia mengambil syarah kepada Minhajul Qawi bernama Muhibbatil Fadli yang dicetak sebanyak 7 jilid dalam bahasa Arab. Apa dia kata? Wa yutawwiluha, dan disunatkan untuk memperpanjang, imam memperpanjang saktah ayat saktata allati baina amin wa surah. Saktah ini yang ada antara amin dan surah. Al-imam, siapa al-imam? Imam yang memperpanjang tadi nadban secara sunat. Kita tak kata wajib, kita kata sunat. Fil jahriyati, bagi solat jahriyah, bukan solat yang sir. Biqadril fatihati, dengan kira-kira satu fatihah. Kira-kira sebab makmum kan akan membaca satu fatihah. Allati yaqra'uha al-makmum,
yang mana makmum tadi membaca. Yatafarragha li sama'i qira'atihi, supaya makmum tadi boleh selesai mendengarkan bacaan dia. Wa yashtaghilu fi sukutihi hatta bi fikrin aw qur'anin wa huwa aula. Dan dia menyibukkan dirinya dengan dalam hal diam tadi, dengan zikir ini, dengan diam dia tadi ini, dengan suatu zikir ataupun membaca Quran. Dan membaca Quran itu lebih aula. Jadi lebih aula dia bacalah apa-apa yang dia baca ayat Quran mana itu lebih aula. Kalau berzikir, maka zikir yang maksud yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Doa dia, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib summa naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was salji wal barri. Ini yang disunatkan, zikir yang disunatkan ketika melakukan saktah tadi. Dan hadis ini datang daripada hadis Sahih Bukhari. Soalan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, saya mohon pencerahan berkaitan 3 pergerakan berurut-urut yang boleh menyebabkan terbatalnya solat. Bagaimana untuk menentukan seseorang itu sudah melakukan 3 pergerakan atau lebih di dalam solat? Apakah terdapat ketetapan khusus berkaitan anggota badan yang diambil kira dan dikecualikan dalam perkiraan tersebut? Terima kasih Ustaz. Dalam kitab Kasyifatu Saja yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara juga, apa dia kata? Syarah wal Sabilah wa Sadimuha, nombor 7 daripada perkara yang membatalkan solat, iaitu apa? Bisalasi harakatil mutawaliyat, iaitu melakukan pergerakan 3 berturut-turut. Ayakinan, iaitu secara yakin, walau bi'aqda'in muta'addidatin, walaupun dengan anggota-anggota yang banyak, ka'an harraka ra'sahu wa yadayhi. Contohnya apa? Dia menggerakkan kepala dan tangan dua. Ini dan lainnya, ini boleh dikirakan. Wa dhahaba ka'an harraka ra'sahu wa dhahaba rajul rijli wa 'audiha wa dhahabi ka'an harraka ra'sahu wa dhahaba rijli wa 'audaha yu'addu marrataini mutlaqan. Kalau kaki yang bergerak, maka dan satu pergerakan dan kembalinya ke kaki itu dianggap sebagai 2 gerakan mutlaqan, secara mutlak, sawa'un hasala ittisalun amla, sama ada ittisal, ada persambungan ataupun tidak pergerakan tersebut. La bi khilafi dhahabil yadi wa 'audiha, berbeza dengan tangan, gerakan tangan macam ni lalu macam ni, alal ittisal, secara ittisal. Contohnya, fa innahu yu'addu marratan wahidatan, maka dianggap sebagai satu gerakan, bukan 2 gerakan, bukan 1 2, bukan, ini adalah satu. Kawakata rafuha summa wakata rafuha wa wad'uha walau fi ghairi mawdi'iha. Contohnya macam ni, angkat tak macam ni, iaitu keluar pada tempatnya dan kembali pada selain tempatnya pun termasuk dikira satu. Kalau tangan, kalau kaki dikira 2. Wa amma raf'ur rijli fa innahu yu'addu marratan wa wad'uha walau fi ghairi mawdi'iha marratan. Kalau kaki tak kisah, sama ada kembali pada tempat asal atau berbeza, dia dikira 2 gerakan. Angkat dan zahab, iaitu pergi ke satu tempat, kembali ke satu tempat, dianggap 2. Kerana apa? Wal farqu bainal yadaini wal rijli, perbezaan antara 2 tangan dengan kaki, anna rijla adatuha as-sukut, kerana kaki adat dia adalah diam, bi khilafil yadi, berbeza dengan kaki dengan tangan. Jadi jelas kan? Kalau tangan ittisal, jadi dikira masih satu. Tapi kalau kaki bergerak, dia kira 2. Masalah yang paling besar kalau orang yang tidak mengetahui mazhab, dia akan apa? Contoh dia, demi menutup saf yang kosong, kadang dia jalan batal. Ini batal. Ini
Ini banyak terjadi terutama di negara Arab. Kita khusnuzan dia punya mazhab lain. Allah Alam, saya tak tahu lah mazhab lain itu macam mana kita tengok. Tapi kalau di mazhab Syafi'i tak, kecuali di jalan satu, dua, sikit-sikit berhenti, ini tak ada masalah. Ini kita akan bincang lagi dalam matan Kasyifatus Sajjah pada hari Safinatun Najah pada hari ini insya-Allah. Jadi insya-Allah dah jelas soalan nombor 2. Soalan nombor 3 dia akan masuk nombor 4 dan nombor 5. Nombor 3 dulu, nombor 4, 5, 6 nanti jadi satu. Soalan nombor 3, merujuk pasal 33 dalam kitab diterangkan waktu haram. Ini yang saya buka ni, nak pastikan pasal dia. Iaitu dalam kitab diterangkan waktu haram sembahyang, minta ustaz jelaskan makna tiada baginya sebab terdahulu dan tiada beserta apa-apa. Haram dapat bagi contoh jenis solat yang diharamkan. Jadi ini solat yang diharamkan bila? Kan saya sebutkan di atas, iaitu merujuk pasal 33. Dalam hal ini, apakah yang dimaksud dengan terdahulu, sebab terdahulu dan tiada beserta apa-apa? Bahasa Arab dia adalah sababun mutaqaddimun dan au muqarinun. Apakah itu? Kasyifatus Sajjah Syekh Nawawi Al-Batini syarahkan wa kharaja bi zalika, dan terkecuali disebabkan oleh itu malahu sababun, yaitu solat yang ada sebab mutaqaddimun yang terdahulu, kafaitatin seperti solat yang ditinggalkan, yang tertinggal. Solat yang tertinggal. Fa inna sababaha al-waqtu al-madi, kerana sebabnya adalah waktu yang telah lampau. Sawa'un kanat al-fa'itatu naflan aw fardan. Tak kisahlah solat yang ditinggal tadi itu adalah solat yang fardu ataupun sunat ataupun yang fardu. Ustaz, kalau solat fardu itu saya boleh guna. Solat sunat macam mana? Solat sunat macam mana? Boleh. Solat sunat yang akad kalau ditinggalkan boleh diqadha. Ini pernah saya jelaskan kalau tak salah. Contoh dia terangkan annahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam arba'an. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat setelah asar, setelah fardu asar, salat 4 rakaat. Wa qala, dan dia sebut dan dia bersabda huma allatani ba'da dhuhri. 4 rakaat tadi itu adalah 2 solat dua yang dilakukan ba'da dhuhri. Jadi yang dia tinggal ba'da dhuhur tadi dia qada lepas asar. So ini adalah ada sebab yang telah terdahulu, kal fa'idah. Wa mislul fa'idah, dan termasuk contoh yang tertinggal lagi solatul mandhurati, solat yang dinazarkan. Contoh dia wal mu'adati, solat-solat mu'adah, mengulang balik solat yang telah lampau atau yang ketinggalan. Wa kasolati janazatin, dan seperti solat jenazah tertinggal, solat jenazah dia buat balik. Wa sajdati tilawatin wa syukrin, dan sujud tilawah dan sujud syukur pun sama. Ini boleh. Berarti yang diharuskan melakukan solat walaupun pada waktu yang diharamkan kerana ada sebab yang telah terdahulu. Au qarin, apa maksud qarin? Yaitu ada sebab yang masih berada dalam waktunya. Ka salatil istisqa, seperti solat istisqa. Istisqa ni apa? Solat kerana meminta hujan, dilakukan lepas asar. Boleh ke tidak? Boleh. Kerana apa? Walaupun lepas asar, iaitu lepas asar, lepas asar pun dia kerana ada sebab yang waktu itu muqarin yang bersama dengannya. Dalam hal ini contohnya dalam hal ini iaitu terjadi kemarau. Contohnya wal kusuf, dan kusuf ini apa? Gerhana. Kerana ada gerhana, maka lepas asar dia kena buat apa? Dia tak boleh buat ni. Fa inna sababahuma, kerana sesungguhnya sebab keduanya wahwa al-qahtu, yang itu dalam keadaan kemarau, wa taghayyurul kawakibi, dan kerana perubahannya bintang. Sebintangnya adalah perubahan antara bulan dengan bumi. Muqarinun dawaman, dia itu bersamaan dawaman dalam keadaan selamanya terus dalam waktu itu. Itu maksud dia.
Okey, soalan nombor 4 dan nombor 5. Soalan nombor 4 dulu. Maaf. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita ada penyakit yang khususnya di luar perut untuk melakukan solat dengan sempurna, adakah berdosa jika dia tidak melakukan solat Jumaat kerana khusus itu? Saya tak sure perkara tersebut. Kerana apa? Kalau mazhab Syafi'i, kalau khusus dia berada di luar, maka dia dianggap sebagai hamil najasah tadi sepatutnya. Tapi kes tu saya tak sure, saya kena tengok dia panggil back kolostomi apa dah nak sebut tu. Itu back tu saya tak sure. Tapi kalau tidak salah pada tahun 2014 keputusan Wizarah Fatwa Jabatan Fatwa Negeri Sembilan dah keluarkan fatwa, katanya dia kata tetap sah. Cuma hujah ni saya belum baca, dalil apa surah dia pun saya belum tahu. Maka boleh rujukkan dengan jawatan fikih. Soalan ni alasan dia sah dan dia kata ini kerana ada uzur. So kena tengoklah. Kasus berdosa jika dia tidak melakukan solat Jumaat kerana keuzuran khusus tersebut. Ini kena fahamlah, dalam bab solat Jumaat boleh meninggalkan solat Jumaat kerana sakit. Dalam bab ini dia sakit ada uzur, tak ada masalah. Cuma lebih detail untuk fatwa kerana menurut Jabatan Mufti, saya tak dapat nak beri pendapat sebab saya juga tidak tahu surahnya, tidak tahu gambaran daripada kes ini. Soalan nombor 5. Assalamualaikum Ustaz, saya keliru dengan maksud muafiq. Makmum muafiq maksudnya. Ada yang kata takbiratul ihram betul-betul selepas imam takbir. Ada yang kata sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Dapat bersama imam dalam masa 1 minit kira-kira habis baca Al-Fatihah walaupun makmum tak baca Al-Fatihah. Di imam membaca surah selepas Fatihah yang ayatnya lebih banyak dari Fatihah. Mana satu yang betul doktor? Dan jika semua ini betul, adakah kita wajib habis baca Al-Fatihah walaupun pada masa imam dah rukuk? Jawapannya dalam mazhab Syafi'i adalah makmum muafiq adalah makmum yang ketika dia masuk takbiratul ihram, dia masuk takbiratul ihram, waktu itu cukup bagi dia untuk membaca Al-Fatihah dengan kadar yang wasat, yang kadar yang sedengan tengah-tengah. Maksudnya dia cukup untuk membaca Fatihah. Kalau dia masuk Allahu Akbar imam rukuk, itu nama dia masbuk sebab dia tak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Kalau dia masuk imam pun baru Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, tapi dia baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pun imam dah waladhdallin amin, dia mesti inni wajjahtu wajhiya lillazi. Contohnya dia pun lahu ahad Allahu Akbar, dia pun masih Bismillahirrahmanirrahim. Ini dipanggil masih muafiq. Kesnya macam mana nanti kita sebut? Kita pernah sebut dah hari itu. Kes dia. Okey. Apa nama dia? Apa hujah dia? Adalah wal muafiq. Makmum muafiq adalah man adraka ma'al imami zamanan biasa'u al-fatihata, yaitu orang yang menemui bersama dengan imam waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Wa in lam yudrik awwal al-qiyami, walaupun dia tidak bertemu dengan awal qiyam. Contohnya imam Allahu Akbar amin, dah sabta baru baca Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, makmum bukan Allahu Akbar, waktu itu cukup untuk dia membaca Fatihah, tak ada masalah, itu dianggap muafiq. Qala Ibnu Qasim al-Jamal wal-Ramli au adraka awal al-qiyam, atau dia menemui awal qiyam wa illam yudrik zamanan yasa'uha, yaitu dia takbir bersama-sama dengan imam tapi dia tak menemukan waktu yang cukup. Ini pun termasuk muafiq. Contohnya apa? Imam sengaja membaca lagi. Ini yang kes termasuk muafiq.
Hukmuhu, apa hukum dia? Annahu idza raka'a imamuhu qabla ismamihi al-fatihata aw qabla qira'atiha aslan li kaunil imami sari al-qira'ati wal ma'mum bati'an bila waswasatin zahiratin fa raka'a imamu qabla qira'atihi aw fi athnaiha udhira fi takhallufi li qira'atihi al-fatihah aw ma baqiya wa huwa muttaqidun qudwatan hukmiyatan wajibu alaihi an yas'a ala tartibi nafsihi ma lam yasbaq wal imam bi salasati arkan maksudah. Contohnya dia muafiq tapi imam tak sempat nak kejar baca Fatihah imam. Kalau dia muafiq, maka dia kena teruskan bacaan dia. Teruskan bacaan dia. Kerana apa? Kerana malam yasbiq hu al-imamu bisalasati arkanin maksudatin, selagi imam tidak melebihi daripada dia sebanyak 3 rukun. 3 rukun. Wayat tawilah kalau ini udhur. Kerana apa? Kalau imam itu boleh laju kerana imam baca yang tidak sesuai tabiatnya. Tiba-tiba dia baca imam Bismillahirrahmanirrahim Allah bajunya tak sempat baca dia. Ini udhur. Dia boleh teruskan, dia kena teruskan Fatihah dia sekiranya sampai 3 rukun tawil. Kalau tak salah ini dah saya sebut dah hari itu. Itu rukun maksudah. Kalau dia dah lebih, maka dia mufaraqah. Kalau 4 tawilah, maka dia mufaraqah. Atau dia tak mufaraqah tak apa, tapi dia kena tambah satu lagi rakaat setelah salamnya imam. Ini boleh rujuk yang kita bahas itu. Soalan ke-6, Ustaz, dalam solat berjamaah, solat zuhur, asar, macam mana kita nak tahu kita ni muafiq atau masbuk? Contohnya kita masuk lewat sikit, kira-kira semenit selepas imam takbir, kerana imam biasanya hanya baca surah Al-Fatihah saja. Baik? Belum tentu. Sebab jika kita dihukum muafiq, wajib habiskan Fatihah. Ini jawapan dia apa? Sama macam atas tadi lah. Kalau dia masuk kira-kira cukup untuk baca Fatihah, maka dia dianggap muafiq. Kalau dia masuk kira-kira tak cukup, maka dia dianggap muafiq. Assalamualaikum, adakah muafiq ini hanya berlaku pada rakaat pertama saja? Jawapannya taklah. Contoh dia imam sedang rakaat kedua dari rukuk, Allahu Akbar, makmum masuk. Makmum masuk, ternyata imam pun baca laju, maka dia boleh udhur, dianggap masbuk. Dianggap sebagai masbuk. Assalamualaikum, apakah boleh berlaku 2 jamaah, 2 imam jemaah dalam satu masjid? Contoh kita tak setuju dengan bacaan imam. Boleh ke tak boleh? Yang kes ummi tadi minggu lepas, kes ummi. Jawapan dia dalam mazhab Syafi'i, wa tukrahu iqamatu jama'atin di masjidin ghairi matruqin lahu imamun ratibun min ghairi idnihi qablahu aw ba'dahu aw ma'ahu. Dimakruhkan mendirikan jamaah lain di dalam masjid yang selain masjid matruk. Masjid matruk itu apa? Masjid yang ada di tepi jalan. Contoh dekat RMR. Contoh dia. Ini nama dia masjid ghairi matruk. Lahu imamun ratibun, yang mana di masjid yang bukan matruk tadi, contoh dia masjid Husain ni, dia ada imam ratib. Kalau tak dapat izin imam ratib, buat jamaah lain hukum dia makruh. Contoh dia apa? Contohnya kita datang tak ada jamaah, kita pun buat jamaah sendiri. Contoh dia dengan tujuan nak dapat 27 derajat. Dalam mazhab Syafi'i hukum dia makruh. Kecuali kita cakap dengan imam minta izin untuk apa? Untuk mendirikan jamaah lain. Ini tersebut dalam mazhab Syafi'i. Juga dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu sampai syadidul karahah, sampai ada yang mengatakan bahawa dosa ma'asihah, berdosa tapi sah solatnya. Kerana apa? Kena dapat izin imam ratib. Ini yang perlu diterangkan kepada orang awam. Tapi kalau dia kata tak, buat ni makruh je. Kalau macam tu tak nak buat apa lah. Bagi dia makruh saja. Ini saya no comment lah. Itu maksud dia. Okay. Imam ratib tu apa?
imam yang telah ditunjuk oleh nazir ataupun kerajaan, pemerintah ataupun masyarakat yang ada di daerah tersebut. Contohnya Masjid Husain itu dah ada imam ratib, kan? Dah ada imam ratib. Kecuali imam ratib itu aku sakit perut kalau di macam tu, itu benda lain lah, dapat izin. Okey, soalan terakhir nombor 9 ni kita dah nombor 9 lebih, ini minggu depan insya-Allah. Sambung minggu depan, dah lama sangat dah. Okey. Kita ada 1 jam je untuk kelas. Padahal minggu lepas kita dah pendek, minggu ni kita habiskan betul-betul. Cuma minggu depan cuti Maulidur Rasul, betul? Cuti Maulidur Rasul, saya disabda oleh Datuk Undang untuk pergi ceramah Maulid Nabawi. Maka saya tak ada kat sini lah. So minggu depan cuti kat sini. Kalau nak boleh datang dekat program dengan Datuk Undang untuk program Maulidur Rasul. Datang tu insya-Allah saya ikut mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kita berhenti terakhir di asbabus sujudi sahwi, kan? Betul. Asbabus sujudi sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza, adapun ini suatu fasal. Asbabu sujudi sahwi. Asbabu sujudi sahwi, adapun beberapa sebab sujudnya sahwi itu arba'atun, ada 4. Al-awwalu, yang pertama adalah tarku ba'dhin min ab'adis salati. Iaitu apakah sebab-sebab sujudnya sahwi? Ada 4. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama adalah meninggalkan ba'dhin min ab'adis salati, iaitu sebahagian daripada sunat-sunat daripada solat. Au ba'dil ba'di, atau sebahagian daripada sunat ab'ad. Maksud dia apa? Contoh dia, sunat ab'ad kita akan jelaskan apa sahaja. Salah satu dia adalah kunut. Kunut, bacaan kunut kita tahu Allahumma salli ala kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait. Kita lupa fiman. Allahumma hdini hadait. Ini adalah ba'dil ba'di. Kalau ab'ad, ba'din minal ab'ad, berarti lupa kunut secara mutlak lah. Jadi lepas rukuk, bangun i'tidal, terus sujud. Ini adalah ba'din al-ab'ad, iaitu salah satu daripada sunat ab'ad. Tapi kalau ba'dil ab'ad, ba'dil ba'di, maksud dia Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait, fiman tertinggal. Allahumma hdini hadait. Tertinggal contoh dia. Ini adalah ba'dil ba'di. Athani, yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu, iaitu melakukan apa yang membatalkannya dalam keadaan sengaja. Wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan, yang mana dia tidak akan membatalkan kelupaan dia tadi, tidak akan membatalkan salat idza fa'alahu nasiyan, kalau dia buat dalam keadaan lupa ataupun lalai. Contoh dia apa? Iaitu ayyab ala al-musalli nasiyan au jahilan ma'dhuran syai'an amduhu mubtilun lis-salat wa sahwuhu ghairu mubtilin laha kal ukli al-qalili wal kalami al-qalili wa ziyadati ruknin fi'liyyin. Iaitu apa? Seperti halnya orang yang solat dia lupa ataupun dalam keadaan jahil ma'dzur, iaitu kerana dia baru masuk Islam misalnya. Syai'an amduhu mubtilun lis-salat, sesuatu yang mana kalau dia sengaja betul perkara tersebut membatalkan solat. Wasahuhu ghairu mubtilin laha, akan tapi kalau dia lupa perkara tersebut dia tidak membatalkan solat. Seperti apa? Kal ukli, seperti makan al-qalili yang sedikit, makan sikit je. Faham tak? Makan sikit je. Wal kalami al-qalili, dan berbicara yang sedikit.
wa ziyadati ruknin fi'liyin ataupun menambah rukun fi'il. Amma alladhi la yuqilu amruhu wala sahuhu, adapun perkara yang tidak membatalkan walaupun disengajakan dan juga ataupun terlupa tidak membatalkan adalah kal iltifati, seperti menoleh, wal khutwati wa khutwataini wa ghairiha, iaitu gerakan sikit. Ini tengok sini ke apa ke, siwa ma ya'ti fi sadisi, kecuali apa yang datang yang ketiga. Fala yasjudu lahu, maka dalam kes ini fala yasjudu lahu, dia tidak perlu sujud sahwi. Oleh sana tulis sini contoh dia, ini tidak menyebabkan dia kena sujud sahwi. As-salisu, yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindah rukun qauli. Rukun qauli apa? Rukun yang berbicara, ucapan, ila ghairi mahallihi, pada selain tempatnya. Contoh dia apa? Naqlu ruknin qauliyin aw ba'dihi walau amdan fi ghairi takbiratil wal salami, iaitu contoh dia nukul qauli ini yang walaupun sengaja adalah selain takbiratul ihram, kerana takbiratul ihram mestilah berada pada awal, ataupun salam mestilah pada akhir, maka dia tak bolehlah dalam keadaan sengaja. Okey, apa dia? Iaitu ila ghairi mahalihi, pada selain tempatnya, ka ayyak ra'a al-fatihata fi ghairi mahali qiraati karruku'i, seperti dia membaca al-fatihah bukan pada tempatnya, seperti tengah rukuk dia sengaja membaca surah al-fatihah. Ini bukan pada tempat dia. Faham? Dalam hal ini dia kena sujud sahwi. Tapi bukanlah dalam erti dia lepas dia waktu diri dia lupa baca Fatihah, bila rukuk dia ganti Fatihah. Itu bukanlah. Itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud dia memang dah baca Fatihah, tapi patutnya rukuk membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dia pergi baca apa? Dia pergi baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh dia. Waktu dia tengah rukuk, salahnya. Wazul fi ghairi mahallil qiraati karuku'i aw yatashahhada tashahhuda al-akhirah fi ghairi mahallihi kal qiyami. Dia pergi tasyahud akhir, waktu berdiri dia membaca al-Fatihah, habis Fatihah dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Faham? Ini termasuk pada selain tempat dia. Au yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalli salat, dia ala nabi kas sujud, waktu sujud dia pergi baca salawat. Itu bukan tempatnya. Lepas tu dia teruskan ar-rabi'u, yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadati, iaitu menjatuhnya suatu atau melakukan suatu rukun fi'li, rukun pekerjaan, ma'ahila ihtimali ziyadati, ketika ada kemungkinan penambahan. Ini maksud dia apa? Ayyuqi'a al-musalli ruknan fi'liyan min arkanis salati wa huwa mutaraddidun hala fi'lihi fi ziyadatihi ka ayyataraddada fi tarkir ruku'i aw sujudi, yaitu apa? Seperti seorang musalli melakukan suatu rukun fi'il, menjatuhkan atau membuat rukun fi'il daripada rukun-rukun solat, dia tak sure hala fi'lihi fi ziyadatihi, dia tak sure atau bingung atau tak pasti apakah dia buat ini dah terlebih atau tidak. Bukan kurang, tapi apakah terlebih atau tidak. Contoh dia, ka'ayyat taraddada fi tarkir ruku'i aw sujudi, iaitu seperti dia apa? Dia tak sure antara dia telah meninggalkan rukuk ataupun sujud. Fa innahu yajibu alaihi ayyatiya bihi wa in kana yuhtamalu ayyakuna zaidan, dan wajiblah dia itu menambah melakukan perkara tersebut wa in kana yuhtamalu, walaupun dia itu ada kemungkinan ayyakuna zaidan. Contohnya dia dah rukuk, mungkin dia tak sure aku dah rukuk ke tidak. Contoh dia, maka akhirnya dia rukuk lagi dan akhirnya dia pun melakukan sujud sahwi secara sunat. Amma law taraddada fi ziyadati ba'dal fi'li ka asyakka fi tasyahhudil akhir as-salat arba'an aw khamsan, kalau tambahan itu terjadi setelah fi'li, seperti dia ragu-ragu dalam tasyahud akhir, dia dah salat 4 rakaat ataupun 5 rakaat,
fala yundabu lahu as-sujudu lidzalika taraddudi, maka tidak disunatkan bagi dia untuk sujud perkara tersebut kerana apa? Maka tidak disunatkan bagi dia untuk sujud disebabkan oleh taraddud tadi, disebabkan oleh ketidakpastian tadi. Ini adalah pasal yang terusnya. Faslun ai hadza, adapun ini fasal ab'adus salati, sunat-sunat as-salat itu sab'atun, ada 7. Sunat ab'ad itu ada 7. At-tasyahhudu al-awwalu, yang pertama adalah tasyahud awal, wa qu'uduhu, dan duduk untuk tasyahud awal. Tasyahud awal itu apa? Untuk solat yang 3 rakaat ataupun 4 rakaat yang dilakukan pada rakaat kedua, ini dipanggil dengan tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal adalah termasuk perkara yang meninggalkan sunat ab'ad. Yang mana kalau dia dah diri, kalau dia solat munfaridan lah, munfaridan itu solat sendiri, dia dah berdiri, lepas tu baru dia teringat, alamak aku lupa tasyahud awal, jangan dia turun, kerana itu menambah rukun fi'li, dia akan membatalkan solat kerana mendatangkan demi menyempurnakan benda yang sunat sahaja walaupun ab'ad, kecuali dia makmum. Itu yang kita akan bahas nanti. Yaitu apa? Wa yatasawwaru as-sujudu litarki qu'udi wahdahu bima idza kana al-musalli la yuhsinu tasyahhuda fa innahu yutlabu minhu al-julus biqadrihi fa idza lam yajlis faqad taraka al-qu'uda litasyahhudi al-awwali wahdahu. Maksud juga meninggalkan duduknya tasyahud awal adalah ketika contoh dia ada orang baru masuk Islam, dia tak reti membaca tasyahud awal, maka apa dia buat? Daripada aku buat tasyahud awal, aku terus diri je lah, kan sunat, aku tak pandai. Ini berarti meninggalkan duduk untuk tasyahud awal, walaupun dia itu kerana dia meninggalkan dia kerana dia tak tahu, dia disunatkan untuk melakukan sujud sahwi tu. Jadi sunatnya apa? Sepatutnya dia duduk sahaja dulu seketika kadar tasyahud awal, baru dia diri. Faham? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunat ab'ad adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, iaitu di dalam tasyahud awal. Iaitu apa? Yang terkenal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu terus Allahu akbar. Tuh. Meninggalkan dia, terlupa, meninggalkan dia, nanti sujud sahwi. Sujud sahwi. Wassalatu alal ali fi tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir disunatkan secara sunat ab'ad adalah melakukan selawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkannya berarti meninggalkan sunat ab'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini tasyahud akhir, selawat sama untuk dia lah. Ini tasyahud akhir, kesunatan yang paling sempurna. Ada sayyidina, ya, dalam mazhab Syafi'i disunahkan menambah sayyidina kerana ta'adduban, iaitu beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita di bulan Maulid ini, iaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini bulan dilahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah afdalul khalqillah, seafdal-afdalnya makhluk Allah. Takkanlah kita dengan nabi kita, rasul kita, kita panggil dia Mat. Faham? Mat, oh Mat, tak boleh. Muhammad, tak boleh. Sedangkan kita dengan mak bapak kita pun kita panggil dengan panggilan yang lain. Oh baba, oh papa, oh mama. Betul dia kan? Ataupun kita panggil guru kita dengan tuan. Atau panggil guru kita dengan tuan, encik, cikgu, atau kita panggil syekh kita syekh, ustaz. Contoh, atau kita panggil dengan
pemimpin kita yang berbahagia ke, yang amat berhormat ke dan lain-lain, contoh dia, ataupun duli yang maha mulia ke, tuanku ke dan lain-lain, kita ada panggilan-panggilan penghormatan. Tapi dengan Nabi Muhammad kita anggap bid'ah, tak boleh. Mana ada dalam mazhab Syafi'i ta'adduban disunatkan untuk menyebut Sayyidina, penghulu kita. Ini wassalatu ala ali fi tasyahudil akhiri. Termasuk lagi sunat ab'ad adalah apa? Wal kunutu, dan membaca kunut. Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, dan ila akhirih lah. Ini adalah termasuk yang disunatkan untuk dibaca dengan angkat tangan. Dalam mazhab Maliki disunatkan disunatkan membaca dengan turun tangan sebelum rukuk. Jadi setelah dia orang memang sadlu itu apa? Iaitu mazhab Maliki dia orang tak disunatkan sedekap, bahasa Melayu sedekap. Bahasa Maliki tak sunatkan sadlu. Mereka disunatkan sadlu macam ni. Lurus sahaja tangan. Lalu mereka membaca setelah Fatihah surah, mereka diam membaca kunut. Mazhab Maliki. Lepas kunut baru Allahu Akbar rukuk. Lepas rukuk bangun, lepas sujud. Ini mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i selepas surah rukuk Allahu Akbar, lepas rukuk bangun sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdini fi man hadait, ila akhirih. Faham? Ini disunatkan baca. Angkat tangan dengan angkat tangan, tapi tidak disunatkan mengusap wajah. Tidak disunatkan mengusap wajah dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu apa? Wal qiyamuhu, dan disunatkan, dan termasuk sunat abahad adalah berdiri ketika membaca doa kunut. Maka apa? Ataupun qiyamuhu, iaitu berdiri je untuk kunut. Apa maksud dia? Al-kunutu ar-ratibu wa qiyamuhu wa yutasawwaru sujudus sahwi li tarki qiyami wahdahu. Contoh sujud sahwi kerana meninggalkan berdiri sahaja, bima idza kana al-musalli la yusidu kunuta, iaitu ketika mana ada orang yang solat dia tak pandai baca kunut, dia baru masuk mazhab Syafi'i. Contohnya dia dari mazhab Hanafi baru masuk mazhab Syafi'i. Ini macam mana? Fa innahu yutlabu minhu al-qiyamu biqadrihi, maka dalam kes ini dia disunatkan untuk berdiri sekadarnya, dengan kadar membaca kunut. Lepas rukuk bangun diri lama sikit, kira-kira baca kunut. Walaupun dia tak pandai. Fa idza lam yakum, kalau dia tidak berdiri, faqad taraka al-qiyama lil kununi wa dikunuti wahdahu. Kalau dia tidak berdiri seketika tadi, sekejap tadi, maka dia tidak dianggap melakukan kesunatan berdiri untuk kunut. Maka dia disunatkan nanti melakukan sujud sahwi. Ini kena faham kan? Dah boleh faham? Dalam kes ni boleh ke Ustaz? Macam ni terjadi? Boleh. Contoh yang berbeza mazhab adalah Imam Al-Amidi, Saifuddin Al-Amidi min kibaril Asy'ariyah. Dia asal usul kalau tak salah bermazhab Hanafi. Tapi kerana keusul fikih dia terlalu hebat, dia merasa bahawa yang lebih kuat hujah dia adalah mazhab Syafi'i, maka dia pun berhijrah daripada mazhab Hanafi ke mazhab Syafi'i. Berhijrah, berpindah mazhab kepada mazhab Syafi'i. Yang mengarang kitab Ahkamul Ahkam, kalau tak salah. Itu Hanafi. Kerana apa? Dalam mazhab Hanafi, menurut riwayat saya baca, dia makan Hanafi, usul fikih ada dua mazhab. Ada mazhab mutakallimun, ada mazhab fuqaha. Mazhab mutakallimun dia jelas berkaji nas, lalu dia memunculkan usul fiqh. Tapi kalau menurut mazhab Ahnaf, usul fiqh dia bukan macam mazhab mutakallimin, tapi dia dipanggil fuqaha, dipanggil ulama madrasah fikih. Kenapa? Kerana usul fiqh terbentuk daripada akwal ataupun pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi dia setelah mengkaji mazhab Hanafi, lahirlah usul fiqh. Ini cerita dia. Ini adalah mazhab fuqaha. Kerana Al-Amidi ini
bermazhab Hanafi, maka dia rasa takkanlah kaul fuqaha, iaitu kaul Abu Hanifah yang bukan maksum ini boleh lahir usul fikih. Menurut salah satu riwayat yang saya baca. Ini jadi akhirnya dia berpindah kepada mazhab Syafi'i. Ini Al-Amidi. Contoh yang lain berpindah mazhab siapa? Iaitu seperti yang saya tahu guru saya sendiri. Bukan guru saya lah, iaitu guru kepada guru saya yang ada di Maghribi, Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Khumari. Dia adalah guru kepada guru saya Syekh Abdullah Al-Talibi. Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Khumari, dia ini kalau sebenarnya keluarga dia sebenarnya seluruhnya di Morocco bermazhab Maliki. Tapi kerana dia merasa bahawa yang lebih dekat dengan sunnah adalah mazhab Syafi'i, maka dia berpindah ke mazhab Syafi'i di dalam banyak ijtihad dia. Ini kena faham, banyak, bukan hanya dia dan keluarga dia lah. Banyak riwayat yang menceritakan seperti itu. Jadi saya bila kat sana, bila saya sebut tentang mazhab Allah, ana Syafi'ul mazhab, ana Syafi'i atau Syafi'ul mazhab, aku bersyafi'i mazhab, bermazhab Syafi'i. Bila kata cukup, lianna Syafi'iyah, kerana Syafi'i ini aqrab ila sunnah. Dia boleh sebut macam tu. Kerana aku cakap di mana tullahan, kenapa kau kata macam ni? Dia kata kerana kalau kau tengok Khumari itu, dia orang memang suka dan kuat dalam ilmu hadis. Kerana itu mereka lebih dekat dengan Syafi'i daripada mazhab Imam Malik. Kita kat Malaysia terbalik pun. Datang orang kononnya saya sunni, saya ikut sunnah. Saya nak ikut sunnah. Saya tak nak ikut bid'ah, saya tak nak ikut mazhab, saya nak ikut sunnah sahaja. Dia meninggalkan mazhab Syafi'i, dia pergi lari ke mazhab lain, mazhab Maliki. Mazhab Maliki contoh dia melakukan isyarah, hal macam ni. Dia kata ini yang lebih akrab bila sunnah. Padahal mazhab Syafi'i tak macam ni. Contoh dia. Kalau di sana keluarga Khumari kerana akrab ila sunnah, mereka kunut. Betul. Saya solat di belakang Syekh Abdullah Talibi, dia kalau imam rukuk dia kunut angkat tangan. Macam mazhab Syafi'i, betul kunut. Ini Maliki, Syafi'i, di Syafi'i. Orang best lah. Kat sini pula akrab ila sunnah, dia orang nak tinggalkan kunut. Pelik tak? Faham? Mazhab Maliki mereka tidak sedekap. Mereka kena macam ni. Tapi keluarga Khumari semua sedekap. Faham? Dengan alasan apa? Ini akrab ila sunnah. Datang Malaysia kadang, dia tak nak sedekap. Antara dia sedekap macam ni atau dia robot macam ni. Dia kata ini lebih akrab ila sunnah. Satu ni. Ini menunjukkan bahawa hadis Rasulullah SAW banyak. Tinggal kita melihatnya dengan cara macam mana. Itu sahaja. Sebab itulah lahirnya khilaf ulama. Dengan lahirnya khilaf ulama, maka kita kenalah berlapang dada, dan bagi kita yang bukan mujtahid, ikut je lah mazhab. Itu maksud dia. Okey. Wa qiyamuhu wa salatu ala nabi, dan salat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi dan sahabatnya fihi, di dalam apa? Di dalam kunut. Di dalam kunut kan ada selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Yang tadi kan? Ini adalah disunatkan secara sunat abad. So kalau dia terlupa, dia disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Faslun, adapun ini suatu fasal, tabtulu batallah as-salatu, salat bi arba'a syarata khoslatan. Terbatallah salat dengan melakukan 4 perkara, iaitu 14 perkara, iaitu pertama bil hadasi, disebabkan oleh hadas, iaitu sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, walau sahwan, walaupun dia lupa, walau min faqidi tahuraini, walaupun dari orang yang tidak dalam keadaan suci. Solat dah memang tak ada tu, memang dianggap tak sah lah solat dia. Au daimil hadasi ghaira hadasihi adaimi, atau dia adalah daimul hadas. Contoh dia perempuan yang dalam keadaan istihadah, daimul hadas, tapi terjadi kentut. Contoh dia dah wudu semua, dia dah tutup semua, pembalut semua, dia dah ikat dah. Dia solat kerana dia istihadah, daimul hadas. Tapi terjadi hadas disebabkan oleh apa? Disebabkan hadas yang lain. Hadas yang lain apa? Dia terkentut.
aku hadanul hadas istihadah. So ini kira sama lah. Tak. Berarti dia dianggap batal, dia kena pergi solat balik, dia kena pergi wuduk balik, tutup balik semua dan solat balik. Wa hadhihi hiya al-khaslatu al-ula min al-khisali allati tabtulu biha as-salat. Okey, terus. Wa bi wuqu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin, atau disebabkan oleh jatuhnya najis pada dia. Contoh dia solat tu ada tai apa nama dia tikus ataupun tai apa nama dia cicak. Contoh dia kena. Masuk in lam, kalau kena najis, in lam tulqa halan, kalau dia tak buang seketika teruslah. Tak buang terus min ghairi hamlin, dengan tanpa memegang. Kalau dia pegang batal lah. Contoh dia apa? Contoh dia ataupun dia terus. Contoh dia macam tu kan. Ini kalau dia buat macam tu terus tak batal. Tapi kalau dia biarkan nantilah aku bersihkan, maka batal. Wan kisyafil aurati, dan terbukanya aurat in lam tusdar halan. Contoh dia apa? Iaitu terbukanya aurat kalau dia tidak tutup seketika. Anna salata tabtulu aidan binkishafi syai'in mimma yajibu satruhu li sihhatiha illam yustar qabla al-mudhi aqalli tama'ninah. Iaitu apa? Solat itu akan batal dengan terbukanya perkara-perkara atau salah satu dari perkara yang wajib untuk dia tutup kerana sahnya, untuk sahkan solat tadi, in lam yustar qabla mudhi aqalli tama'ninah, selagi dia tidak menutupnya sebelum melebihi sedikit tamakninah. Fima idza tayyara ar-rihu as-sutrata. Contoh dia apa? Ada angin. Perempuan terutama dia. Ada angin, dia punya telekung bawah terbuka. Dia kena terus tutup. Ada angin, dia kena terus tutup sekiranya tidak boleh melebihi sedikit dari tamakninah. Berarti aqalli tamakninah adalah subhanallah. Hak langsung. Kalau dia biar terbuka, tunjuk kaki, contoh dia batal. Ustaz, itu kalau angin. Kalau ada benda lain ustaz, fa in tayyaraha ghairuhu, kalau yang buat dia terbuka adalah selain angin, darra wa in sutira halan, maka dia akan membatalkan solat. Wa in sutira halan, walaupun dia tutup seketika. Para wanita paling kena jaga-jaga. Maka sebaiknya kalau solat tu pakailah stocking. Kalau solat tu pakailah stocking. Contoh dia apa? Dia sujud, dia punya telekung terangkat, nampak telapak kaki, batal solat dia. Batal solat dia. Contoh dia, terbuka sekejap saya terus tutup ustaz. Darra wa in sutira halan. Faham? Wa in sutira halan termasuk batal. Susahnya, banyaknya urusan solat. Itulah kita kena jaga solat kita. Kita sebagai seorang hamba terkena hukum taklifi. Faham? Terkena hukum taklifi. Taklifi berarti beban hukum. Bila kita terkena hukum taklifi, pembebanan hukum, nama dia taklif, iaitu beban hukum, maka nak tak nak itu adalah berat. Faham? Itu adalah beban. So tak bolehlah kita Islam tu mudah. Kalau tak sengaja tak apalah. Tak boleh macam tu. Ada kaedah-kaedah dia. Saya paling khawatir pada hari ini semuanya nak mudah, sehingga kan kaedah-kaedah yang telah disusun ulama semua kita langgar dengan alasan apa? Idza daqa ittasa'a. Kalau dah sempit terbukalah. Allah nak yang mudah saja, tak nak yang susah. Contoh dia, tak ada kaedah-kaedah dia. Kan saya dah sebut kaedah-kaedah dia, kita dah sebut, kita dah adalah cara dia yang mudah dengan tidak. So kita disuruh untuk menjaga hati-hati dalam bab solat dan juga ibadah yang lain. Wan nutqi bi harfaini aw harfin mufhimin amdan, atau juga berbicara dengan dua huruf atau satu huruf yang dapat memberi kefahaman. Contoh dia apa? Ti ini
satu huruf tapi memberi kefahaman. Dari waqayaki wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun qilataqi. Qi itu qaf je. Qaf dia harakat kasrah. Maksud dia apa? Dari kata wiqayah, jagalah. Qi, jagalah engkau, fi'il amar. Ini mufhimin bila dia sengaja sebut qi. Contoh dia membatalkan solat kerana berbicara dalam solat, atau dua huruf yang tidak mufhim lah. Contoh dia apa? Dari kata hamzah dan ha. Ini tak ada makna. Tapi dia sengaja sebut ini membatalkan solat. Ini membatalkan solat walaupun tidak memberi makna dalam keadaan sengaja. Ini bila dia buat maka dia membatalkan solat. Fa in lam yakun amidan, kalau dia tak sengaja, bi an sabaqat lisanuhu aw kana jahilan bi tahrimi ma'dzuran kaman qarba ahduhu bil islam aw nasha'a ba'idan anil ulama aw kana nasiyan annahu fi salat fa in kana ma nataqa bihi qalilan wa huwa arba'u kalimatin urfiyah inda Ibnu Hajar wa sittun indal Kulyubi wa man tabi'ahu lam yadurra. Iaitu apa? Kalaulah perkara tersebut bukan kerana sengaja, iaitu contoh terjadi sabqul lisan. Sabqul lisan ni berarti apa? Tersasul, tercakap tak sengaja. Au kana jahilan, atau dia tu tak tahu benda ni haram, berarti benda ni membatalkan solat, dia tak tahu. Kerana secara makzur tu apa? Dia baru masuk Islam, macam ni dia tak tahu, itu benda lain lah. Atau nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia hidup atau membesar jauh daripada ulama. Dia duduk dekat pulau mana, dekat pulau jauh sana tak ada ulama. Dia seorang di Islam, atau dia satu keluarga di Islam, contoh dia. Au kana nasiyan, atau dia tu pelupa. Faham tak? Dia terlupa tadi. Annahu fi salat, bahawa dia dalam salat. Fa in kana ma nataqa bihi qalilan, seumpama apa yang dia ucapkan tadi sedikit, qalilan walaupun sikit kan, wa huwa arba'u kalimatin urfiyah, iaitu 4 kalimat huruf menurut Ibnu Hajar, itu dianggap boleh. Faham? Wasitun 6 menurut Kulyubi, 6 huruf, wa man tabi'ahu, dan yang mengikutinya lam yadurra, tidak membatalkan solat. Contoh dia apa? Dia dah biasa bila ada orang bersin alhamdulillah kan, orang dah biasa. So dia biasa bila ada orang bersin yarhamukum, dia diam. Contoh dia tersasul tapi dia diam, baru 4, maka ini tak ada masalah. Atau yarhamuk, ada 5 menurut Kulyubi, tak ada masalah sebab 6 baru, lepas 6 baru masalah. Tapi dia yarhamuk, aku tengah solat, contoh dia tersasul automatik, contoh dia. Ini tak apa. Wabil mufattiri amdan, iaitu annas salata tabtulu aidan bi kulli ma yufattiru bihi as-shaimu ma'al amdi wal ilmi bit tahrim. Sesungguhnya solat itu juga batal bi kulli ma, dengan segala apa, yufattiru, yang dapat membatalkan dengannya orang yang berpuasa. Ma'al amdi, beserta sengaja, wal ilmi, dan tahu, bit tahrimi, tentang keharaman perkara tersebut. Ka'idkhali udin, seperti memasukkan kayu, fi nahwi udhunihi, contoh dia ke telinga dia. Ambil katanbat solat, ada katanbat itu membatalkan. Wa kal ukli, dan seperti dia makan, walau qalilan, walau dengan sedikit. Kerana makan sedikit membatalkan membatalkan puasa. Ini juga penyebab. Okey. Wabil ukli al-kathiri nasiyan, atau disebabkan oleh makan yang banyak tapi dalam keadaan lupa. Kalau lupa makan sedikit, contoh dia ada 2 atau 2 biji nasi dekat dalam gigi. Aku tengah solat lah. Itu tak sengaja, tak apa, mabuk. Faham tak? Tapi kalau makan dalam keadaan apa? Dalam keadaan sengaja, batalah tadilah kan. Mazhab mufattir, shaim jadi kan, al-mufattiri walau qalilan amdan, bil mufattiri amdan, contoh dia membatalkan. 2 nasi batalkan,
masuk mulut kan, memasukkan telan batal. Tapi kalau bil ukli, kalau nasian dia kena banyak. Contoh dia apa? Makan, minum dia tengah sembahyang ambil air minum jap. Ambil. Salat. Ini membatalkan. Wal farqu bainaha wa bainas saumi haitsu la yadurru fihi dzalika minal madhkuraini anna salata dzatu af'alin mandzumatin wal kasiru min dzalika yaqta'u nazmaha bi khilafi saumi fa innahu kaffun. Kenapa beza dia gunakan bil mufattiri amdan dengan wal ukli al kathiri nasian? Kenapa dia sebut macam tu? Dia jawab kat sini. Kerana kalau solat ini memiliki cara pergerakan yang telah manzum, iaitu yang telah disusun rapi, ada disiplin dia. Yang mana kalau banyak dia akan membatalkan atau merosak susunan solat itu sendiri. Tapi berbeza dengan puasa. Puasa tadi walau sedikit, kalau dia sengaja membatalkan kerana apa? Benda itu dilarang. Kalau dilupa, maka banyak yang boleh membatalkannya. Faham? Kalau dia sengaja walaupun sedikit membatalkannya kerana benda itu dilarang. Okey. Wa salasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, dan 3 pergerakan yang terus menerus walaupun dia lupa. Salasi harakatin mutawaliyah. Ini mazhab Syafi'i tegas, iaitu 3 pergerakan yang terus menerus seperti yang diterangkan dalam soalan tadi. Apakah itu salah satu harakatin mutawaliyah? Wa huwa salah satu af'alin, iaitu 3 af'al fa'aktsara ataupun lebih, mutatabi'atun atau mutataba'atun yang terus menerus, urfan secara uruf. Secara adat dia 3 pergerakan secara uruf sebagai mutataba'ah. Bihaitsu la yu'addu al-fi'lu ats-tsani munqati'an 'anil awwali. Sekiranya pekerjaan kedua tidak terputus dari yang pertama. Pergerakan 1 2 masih terus. Ini dah 3 lah ni. Wala asalisu munqati'an anisani. Yang ketiga pun tidak terputus dari yang kedua. La farqa baina ayyakuna bi'udwin wahidin aw bi aktsara. 2 tangan. Sayang sakit bahu lah. Ini batal lah. Okey. 1 ni 1 2 kan. Okey, boleh lagi lah kot. Tapi 2 masih 2 tak 3. Ni batal. Okey. Batal Ustaz. Ni tak apa. 1. Betul. Kerana angkat dengan turun ini 1 saya dah terangkan tadi. Ini batal. Faham? Kita banyak saya tengok orang sembahyang kadang terus menerus. Kalau nak stay dulu. Itu tak apalah. Okey, kan? Ada yang pernah nak datang kat depan. Okey, ni tak ada masalah. Ada nak lalu kan? Halang tak ada masalah. 1. Kiri. Tak bolehlah batal. Okay. Ni demi tak nak bagi orang lalu. Tapi itu perbuatan yang membatalkan solat kalau melebihi. La farqa baina ayyakuna bi'ulin. Ni dah. Lakin bisyarti ayyakuna thaqilan. Tapi tak boleh benda yang berat. Kal yadi war rijli. Seperti tangan dan kaki. 1 ni tangan, kaki 2 3 lah. Warraqsi wal lihyani. Tak boleh lah. Wa fala yadurru bil khafifi. Kalau benda yang ringan tak ada masalah. Kalau asabi' wahdaha atau disakit mata. Tak boleh. Ini tak apa. Ajfan. Iaitu ajfan ni apa? Mata. Apa ni? Selaput mata. Selaput mata tak ada masalah. Dia goyang-goyang macam ni, itu tak ada masalah. Wasyafati, mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dah habis baca pun tak ada masalah. Walau miraran mutaaddidan mutawaliyatan, walaupun berulang-ulang
Banyak kali. Wal wasbati al fahishati, atau melompat. Wasbah itu melompat. Melompat al fahishati, yang keji. Yang lompat keji. Lompat tu mesti keji lah. Lompat tu mesti keji. Apa dia kata? Apa dia kata adalah annas salata tabdulu aidan bil wasbati, melompat, wahya allati fiha inhinaun bi kulli badanin, iaitu melompat seluruh badan lah. Faham tak? Sengaja lompat-lompat lah. Wala takunu ila fahishatan, maka lompat itu tidak lain adalah fahisyah. Saya baru teringat, Ustaz, apa hukum dia? Ini pernah murid saya dekat Morocco tanya. Dia budak dari Perlis. Dia cakap bahawa macam mana Ustaz kalau 3 pergerakan kan membatalkan solat. Saya tak buat 3 pergerakan, saya buat 1 pergerakan je. Tapi saya main game dekat handphone. Contoh dia ada telefon bunyi, atau ada telefon, ambil telefon dia main game. Tengah semayang ni saya dah baca Fatihah, imam baca Baqarah ni. Ada pun main game dulu. Ini pergerakan kecil ni, asobek, khafif. Turun balik. Sah ke tak solat saya? Apa dia sebut? Iaitu apa? Hadza kulluhu ma lam yaqsidil la'ibah. Benda ini yang diperbolehkan 2 atau 1 gerakan tadi, semuanya kalau bukan berniat untuk bermain-main. Kalau niat bermain-main, walam yakun darurian la yaqdiru ala tarkihi kahikatil ini kan. Kalau berniat main-main, wa illa darra. Kalau dia diniat bermain-main, maka akan membatalkan solat. Faham? Membatalkan solat. Mutlakon secara mutlak. Walau qalilan bi udwin khafifin lam yadurra fi sanidin mutlaka. Okey, itu dah. Okey, terus wadarbati al-mufriqati, dan pukulan yang mufritah. Pukulan yang mufritah. Perkara yang mufritah, apa terjemahan dekat sini? Mufritah iaitu dengan pukulan yang keras. Mufritah berarti yang keras. Mufritah pukulan yang keras ini membatalkan wahya allati yataharraku laha jami'ul badani, iaitu pukulan yang sekira akan menggerakkan seluruh badan. Contoh dia apa? Ar-rafsatu al-mufritatu, iaitu sepakan. Rafsah tu apa? Rafsah ni adalah macam sepakan atau macam juga menang angkat ke kaki atau pukul contoh dia. Ini adalah termasuk darbah mufritah. Sebab apa? Dia gerak semua badan. Contoh dia. Ini tak boleh main-main. Tak boleh pukul. Kecuali macam tengah sembahyang, lepas tu ada nyamuk. Contoh dia, tangan je gerak. Faham tak? Ini macam mana? Ini tak ada masalah. Tak ada masalah selagi tidak sampai mufritah, tidak sampai yataharraku laha jami'ul badani. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, termasuk lagi iaitu menambahkan 1 rukun fi'li secara sengaja. Menambah satu rukun fi'li secara sengaja. Iaitu menambah rukun fi'li ni apa? Iaitu sengaja tambah. Orang buat rukuk 1 kali, dia menambah 2 rukuk, padahal bukan dalam keadaan solat kusuf, solat gerhana. Ini membatalkan. Wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, atau mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Iaitu imam masih belum rukuk, dia dah rukuk dengan dia dah rukuk dah, tak apa. 2 rukun dia dah iktidal. Rukun fi'li 2. Buat apa? Ke depan sangat. Atau wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin, dia terlambat 2 rukun dengan tanpa uzur. Imam biasa je, dia saja melambat-lambat tunggu 2 rukun, imam dah sujud baru dia nak rukuk. Faham? Bi ghairi udhrin, dengan tanpa uzur. Kecuali ada uzur dia macam apa tadi? Allahu Akbar, dia pun takbir sama dengan imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin. Dah rukuk dah.
Dia kena baca terus. Dia makmum muafiq. Dia baca, dia suruh ngalak dolim. Selagi kali ini ada uzur. Ada uzur boleh sampai 4 rukun. Rukun maksudah. Ini dah terangkan, dah habis dah. Panjang-panjang. Wa niyati qat'is salati, dan niat untuk memutus solat. Berarti tak nak solat lagi lah. Jadi dia tengah solat, aku dah tak nak solat, nanti dah. Niat dia pun dah batal solat dia. Faham? Niat solat dia dah batal. Iaitu apa? Maksud dia qat'is solat, iaitu al-khuruj minha halan, keluar daripada solat secara seketika, au ba'da rak'atin, atau dia dah 2 rakaat atau 1 rakaat dia niat. Masalan, walau ila salatin ukhra, dia niat qat'is solat untuk pindah solat lain, tak boleh. Contoh dia niat solat fardu, dia pindah solat sunat je, tak boleh, batal. Limunafatihi lil jazmi al masyruti dawamuhu fiha, kerana apa? Dia menafikan jazmi, iaitu kemantapan hati yang disyaratkan untuk sentiasa ada di dalam solat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, dan menggantungkan, memotong solat tadi dengan sesuatu. Iaitu apa? Iaitu bitaklikil khuruji minha bihusuli syai'in, mentaklik keluar daripada solat bihusuli syai'in, kalau terjadinya sesuatu. Dia gantungkan wa in lam ya'lam wujudahu fiha, walaupun dia tak tahu wujudnya perkara itu dalam solat. Au kana muhalan adatan, atau benda itu tidak masuk akal atau secara adat tak boleh terjadi. Kasu'udis sama' la ila kana muhalan aklan, bukan kalau benda itu muhal yang tidak mungkin terjadi secara akal. Kajam'i bainal lidaini katuli wal qasri li syai'in wahidin fi waqtin wahidin. Itu nanti. Iaitu apa? Contoh dia solat, dia kata, kalau bini aku balik, aku nak berhenti solat dah, nak pergi jumpa dia. Contoh dia. Ini adalah benda yang possible. Ini batal solat. Batal solat dia taklikkan ke solat dia untuk kalau bini dia balik, dia nak stop. Contoh dia. Tapi kalau Ustaz, kalau dia buat ini benda yang tak mungkin, muhalan adatan. Kalau aku boleh terbang ni, aku berhenti solat. Dia boleh terbang ni, itu adat mana manusia boleh terbang. Tapi nama dia karamah atau khariqul adat, dia boleh terbang. Jadi ini muhal secara adat sahaja. Jadi kalau dia taklikkan, batal. Kecuali dia ada taklik benda yang apa? Kana muhalan aklan, secara akal benda itu tidak mungkin terjadi. Kajam'il bainaini katuli wal qasri li syai'in wahidin fi waqtin wahidin. Contoh dia apa? Iaitu dalam ni dia taklik pada benda ini panjang dan pendek pada waktu yang sama. Pada perkara yang sama, benda itu impossible terjadi. Mengumpulkan 2 perkara yang saling bertentangan itu impossible. Maka ini tidak dikira kerana benda itu terbatal. Solat dia bila dia taklik tidak dihukumi batal. Wa taraddudi fi qat'iha, dan taraddud termasuk yang membatalkan adalah taraddud dalam membatalkan solat. Iaitu contoh dia apa? Dia tak sure. Aku nak keluar solat ke tak? Aku nak teruskan solat ke tak? Ini semua termasuk yang membatalkan solat. Maka dalam kes yang ditanya minggu lepas, yang saya nak bahas minggu depan, adalah ketika terjadi banyak sangat, Ustaz, soalan dia. Saya baca soalan dia. Saya risau bila doktor Ustaz cakap banyak perkara-perkara yang buat solat kita batal. Soalannya, bila kita syak solat kita sudah terbatal, apa tindakan kita? Syak. Ini masalah dia. Syak ini apa? Jajak risau dulu banyak. Memanglah banyak benda yang membatalkan solat. Kerisauan tu mesti wujud. Tapi kalau ada ilmu, kita tahu mana yang kita buat, mana yang kita tak buat. Buat apa kita nak was-was? Was-was ni apa? Kita tak buat, tapi tiba-tiba ada bisikan hati, rasa buat ke tak? Ini penyakit. Maka lawanlah penyakit tersebut. Boleh lawan. Tapi kalau contoh dia syak tu apa? Dia tu lupa. Dia dah buat ke tak? Ini ada tertib dia. Contoh dia apa? Lupa membaca Fatihah.
dah baca ke belum? Nampak tu? Lupa niat, dah niat ke belum? Ini kita akan bahas minggu depan. Okey. Wa taraddudi fi qat'iha. Tapi jangan taraddud nak teruskan atau apa. Kalau dah taraddud, saya nak teruskan solat ke tak? Itu tak boleh. Faham? Kita tak boleh. Okey, faslun. Okey, pendek. Boleh tambah satu lagi. Faslun ai hadza, adapun ini fasal. Waktu dah nak pukul 10. Alladhi yalzamu, yang wajib fihi di dalamnya apa, niatul imamati, niat untuk menjadi imam. Arbaun, ada 4. Ini adalah 4 kes atau 4 perkara yang imam wajib niat menjadi imam. Di luar ini tak wajib. Makmum yang wajib. Yang kita akan bahas. Ini berarti membahas tentang qudwah, iaitu apa? Macam mana makmum solat dengan imam dan imamah, iaitu imam menjadi imam. Ni imamah dulu. Iaitu wajib bagi seorang imam untuk berniat menjadi imam pada 4 kes. Yang pertama, al-jumu'atu, solat Jumaat. Usolli fardal jumu'ati. Sekarang Jum'ati dua-dua boleh, dan dua-dua fasih. Cuma ada satu pemikiran yang sesat lagi menyesatkan. Ada dulu waktu saya kat pondok, ada kawan-kawan yang belajar daripada pondok moden. Dia kata membawa hadis yang ditemu kalau tak salah dalam kitab Bulughul Maram, bahawa solat Jumaat ini yang tak boleh adalah 3 kali berturut-turut. Jadi apa dia buat? Dia kata solat Jumaat pertama dan kedua dia sengaja tinggalkan. Yang ketiga dia solat, tak apa, tak ada masalah. Ini adalah kefahaman yang sesat lagi menyesatkan. Faham? Sesat lagi menyesatkan. Dan perkara ini terjadi pada dia kerana saya maklum mereka sekolah di pondok-pondok moden, baca kitab fiqah dia Bulughul Maram. Mana ada kita orang ahli sunnah wal jamaah di kalangan mazhab Syafi'i baca kitab fiqh Bulughul Maram? Mana ada? Kita baca kitab fiqh Fathul Qorib, Safinatul Najah, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki adalah kitab dia, mazhab Hanafi ada kitab dia, Hambali ada kitab dia. Bulughul Maram ini adalah kitab hadis. Kita mengaji kitab Bulughul Maram kerana mengkaji hadis, belajar hadis, tabaruk dengan hadis, nak tahu dalil untuk satu-satu kes daripada hadis-hadis, maka bacalah kitab Bulughul Maram, bukan kitab fiqh. Faham? Ini banyak yang terjadi. So dia kata solat Jumaat, bila dia solat Jumaat dia buat apa, dia tinggalkan dua, dan yang ketiga dia buat. Solat Jumaat adalah fardu ainin, fardu ain bagi setiap lelaki yang merdeka dan sudah dewasa, berada dalam keadaan mukim, kan, tanpa ada uzur, maka wajib bagi dia untuk solat Jumaat. Kalau di kampung dia atau daerah dia sudah mencapai jumlah 40 orang adat Jumaat. Kalau kurang daripada 40 orang menurut kaul jadid, berarti dia tidak berkewajiban melakukan solat Jumaat kerana tak cukup. Contoh dia apa? Orang yang duduk di daerah yang aqaliyat, iaitu minoriti. Dia pergi UK, ternyata dia terletak atau dia belajar dekat Newcastle contoh dia. Saya tak tahu lah Newcastle berapa orang. Contoh lah. Kat Newcastle tu orang Melayu dia atau orang Islam dia tak sampai 10 orang contoh dia. Ini kes lain. Faham? Ini contoh dia. Atau dia pergi merantau dekat Chile tu dekat selatan Amerika, yang mana orang Islam ni dia seorang je. Takkanlah dia nak buat solat Jumaat. Contoh dia. Ini baru dia dianggap tidak berkewajiban melakukan solat Jumaat. Dan ini pembahasan ni kita akan bahas lebih dalam bab solat Jumaat. Al-Jumu'atu, solat Jumaat. Jadi imam bagi solat Jumaat wajib untuk niat solat Jumaat. Wal mu'adatu, dan solat yang dia apa? Yang dia mu'adahkan, dia ulangikan untuk sebagai imam. Wal manzuratu jama'atan, ataupun solat apa? Solat yang dia niat untuk
nazar secara jamaah. Dia nazar untuk berjamaah, maka dia niat untuk jadi imam kalau dia jadi imam. Wal mutaqaddimatu fil matari, ataupun solat jamak takdim bagi kes terjadinya hujan. Faham? Dalam hal ini dia boleh melakukan jamak dan imam kena niat sebagai imamah. Annalladhi yajibu 'alal imami niyatul imamati ma'al ihrami bihi mina ar-salawati arba'un. Termasuk perkara-perkara yang wajib bagi seorang imam untuk meniat menjadi imam beserta takbiratul ihram. Allah usolli fardhu dhuhri, contoh dia usolli fardhu jumu'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Contoh dia kan, bihi minas salawati arba'un, ada 4. Al-jumu'atu yang pertama, al-mu'adatu yang kedua. Solat, contoh dia solat wajib yang dia buat untuk iadah secara jadi imamah. Wal manzuratu, ataupun solat-solat nazar yang mana jama'atuha, iaitu yang disolat secara jamaah. Wal majmu'atu, solat yang dijamak bil matari disebabkan oleh hujan, jam'at taqdimin secara jamak takdim. Falau tarakaha fiha lam tasihha salatuhu illa al manzurah. Dan kalau dia tinggalkan niat tersebut jadi imam, maka tidak sahlah solatnya illal mandhuratu, kecuali solat kerana nazar tadi. Fa innaha tanaqidu furada, kerana dia nazar nak buat jamaah. Kalau dia buat seorang, maka tetap sah solat tersebut. Wa ya'tamu, tapi dia terkena dosa. Kenapa terkena dosa? Sebab kalah dengan nazar dia tadi yang mana dia nak buat secara jamaah. Wala tajibu niyatul imamati fi siwa hadhil arba'i, dan tidak wajiblah niat imamah. Niat imamah tu tidak wajib fi siwa hadhil arba'ati, pada selain 4 jenis solat ini. Lakin la budda minha li husuli fadilatul jamaah, akan tapi wajiblah atau sebaiknya dia buat untuk mendapat, kalau dia nak dapat fadilatul jamaah, maka dia buatlah. Faham? Falau nawaha fi asna'iha hasalat lahu min hinin niyati faqat. Kalau dia niatnya pada ketika dia solat, hasalat, maka dia akan hasil lahu baginya ketika dia niat sahaja. Faslun syurutul qudwati wallahu alam bisawab. Berarti minggu depan cuti ya. Minggu depan cuti berarti kita jumpa lagi 2 minggu lagi. Minggu depan cuti Maulidul Rasul. Saya yakin kat sini pun mungkin ada program. Kalau tak ada program, sama-samalah kita dengan Datuk Undang punya program. Nanti lepas itu minggu datang setelahnya, insya-Allah kita teruskan dengan syurutul qudwati ahada asyara. Ini pertemuan yang ke-8, jadi pertemuan ke-9 2 minggu lagi insya-Allah. Kalau ada salah silap dari saya mohon maaf. InsyaAllah kita semua berharapkan istiqamah dan ilmu manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.